Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama kali marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Baru saja kita lepas daripada berhari raya Aidil Adha, dan kita juga berkurban kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, menyahut dan mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang mana Allah Taala pilih kita menjadi seorang daripada hamba-Nya yang mengucap, yang bersaksi dengan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan satu nikmat yang amat harga, amat tingginya harga, mahanya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengikut apa yang diperintah, kita melakukan apa yang disuruh oleh agama kita, dan kita jauh, kita melindungi diri kita daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita dengan memilihkan kita sebagai seorang muslim dan menjadi seorang muslim. Bila mana kita saat itu telah berucap ataupun telah menjadi seorang muslim, sama ada dengan kita masuk Islam ataupun dengan kita dilahirkan sebagai seorang anak kepada orang Islam, maka sabitlah dengan ucapan, dengan saksian kita dua kalimah syahadah, ataupun dengan dilahirkan kita sebagai seorang Islam melalui ibu bapa yang beragama Islam, maka sabitlah Islam kita secara yakin.
Islam kita sabit pada diri kita secara yakin. Tidak boleh sama sekali mana-mana manusia ataupun mana-mana pihak yang cuba nak mengeluarkan kita daripada daerah, daripada kawasan, daripada ekore ataupun daripada lingkungi Islam kepada kekufuran, kecuali dengan dalil yang nyata dan hujah yang jelas. Tidak boleh sama sekali kita, bila mana kita tengok seseorang sana itu telah menjadi seorang Muslim, dia nama Abdullah, nama Yusuf, anak kepada orang Islam, kita nak pergi hukum ke atas dia, nak pergi kata ke atas diri dia, mung ni jatuh murtad, mung ni jadi kafir. Tidak boleh sama sekali. Ini merupakan satu masalah yang bahaya. Satu masalah yang besar, yang ada kesannya yang sangat besar dalam masyarakat, dan yang sangat bahaya. Benda yang sangat bahaya, kita mengeluarkan seseorang Muslim daripada lingkungan Islam dengan otak fikiran kita tidak ada kenyataan, tidak ada hujah-hujah yang jelas daripada Al-Quran ataupun Sunnah yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Bila mana kita kata kepada dia mung ni jatuh murtad ataupun mung ni kafir dan sebagainya, dan ibarat-ibarat yang boleh dipahami seperti sedemikian, ini merupakan satu perkara yang sangat besar dalam Islam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana Nabi royak kepada kita, idza qala ar-rajulu, bila seseorang tadi dia kata kepada saudara dia, li akhihi ya kafir, hei orang kafir. Maknanya bila mana dia saat itu dia royak, dia kata, dia hukum, dia buat hukum kepada seorang Islam dengan menentukan hukum kafir ke atas seseorang saudara dia. Nabi kata, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dari satu riwayat, fa illam yakun kafiran faqad raja'a, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi bila mana kita kata kepada saudara kita, hei kafir, mung ni jatuh murtad, mung ni bukan orang Islam, kalaulah saudara dia tadi tidak jatuh murtad, saudara dia tadi tidak jadi kafir, maka kekufuran tadi akan kelik kepada orang yang kata. Kita kata ke saudara kita kafir ataupun ibarat yang membawa kepada jatuhnya agama, kalaulah dia tak jadi supaya dengan kita kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita, maka benda yang dia kata sana akan kelik kepada orang yang kata. Kalaulah orang hak kena kata tak ada kafir, maka orang yang kata akan jadi kafir. Walaupun di segi syarah ulama kata kafir, nikmat dan sebagainya, tapi narayak kata dalam Islam tak beri, tak buka peluang untuk kita saat itu cuba nak hukum, nak beri hukum mereka tak sin lagi pai tak sinคนมุสลิมคนหนึ่งว่าเขาเป็นกาฟิร จะไปตัดสินว่าเขาเป็นกาฟิรนี่ไม่ได้ kita nak pergi hukum kafir tak boleh sama sekali. Sebab tu dalam akidah kita ada sebut dalam akidah At-Tahawiyah, dia kata kena, dia kata wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzambin ma lam yastahillahu. Ni satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Wala nukaffiru, dan kita tidak menghukum kafir, kita tidak takfir
ahadan seseorang pun min ahlil kiblati daripada ahli kiblat. Seorang yang bersalah seperti salah kita, berhadap kepada kiblat, mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun dia sana jadi orang yang buat maksiat, walaupun dia sana jadi orang ahli bid'ah, orang yang adanya bid'ah dia tak membawa kepada jatuh murtad. Orang tadi dikirakan sebagai ahli kiblat. Bila mana dia sana masih jadi ahli kiblat, maka kita ni ahli sunnah wal jamaah tidak menghukum kafir kepada seseorang pun yang berkiblat sama dengan kita. Bizampin dengan dosa. Kalau dia buat dosa, satu dosa yang membawa kepada kekufuran, ataupun dengan dosa yang secara umum, dan dosa dia ada 2. Dosa yang tidak membawa pada peringkat siapa jadi kufur, dan setengah-setengah dosa membawa pada siapa peringkat kufur. Bila dia buat dengan dosa, satu dosa dia buat satu dosa, kita nak pergi hukum secara peribadi, kata mung ni jatuh murtad dah. Walaupun benda yang buat saat itu adalah perbuatan yang kufur sekalipun, dah kita nak pergi hukum selalu kata mung jadi kafir dengan sebab membuat benda kekufuran. Tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali. Dia kena tanya dulu, adakah mu tahu kata benda ni tak boleh nak buat, ataupun adanya dan di sana benda-benda yang cegah, tak boleh nak hukum kata dia jadi jatuh murtad, dia jatuh kafir. Sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tak hukum kepada orang Islam dia bila mana dia buat dosa, satu dosa jatuhnya murtad dengan sebab dosa yang dia buat, kecuali kalaulah dia iktikad kata benda yang haram, dia tahu kata haram, dia iktikad kata benda tu haram, tapi dia kata benda ni halal, barulah jatuhnya murtad. Bila mana kita tanya dia dan adanya iqamatul hujjah, barulah boleh kita pergi hukum taksin kata dia jatuh murtad. Bukan mudah. Dan manusia yang mana Allah Ta'ala beri nikmat yang sangat besar ini, tidak sesiapa pun yang nak keluar daripada agama. Sebab tu kita yang selaku seorang daripada saudara dia seagama, tidak boleh sama sekali kita hukum ke atas saudara kita dengan kafir, kecuali dengan kenyataan, dengan dalil-dalil yang nyata yang membawa kepada kekufuran. Sebab masalah hukum kepada orang yang jadi jatuh kafir, jatuh murtad, merupakan satu hukum syariat. Hukum syariat yang berhak jadi kafir, jatuh murtad adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila ada Quran, bila ada sunnah, bila ada kenyataan, barulah kita tu boleh mengikut kenyataan yang ada. Sebab tu masalah kufur, masalah Islam ni bukan duk di tangan kita. Allah Ta'ala lah yang ada kuasa dan yang milik benda tadi. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abu Hurairah di dalam Sunan Abi Daud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, royak cerita mengenai dengan 2 orang. Orang umat dulu 2 orang yang dia saat itu tak akhir buat ambil jadi adik-beradik 2 orang ni. Tapi 2 orang saat itu tak supo. Seorang saat ni rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang lagi tak buat ibadat, malah buat ibadat. Malah ke dia buat dosa. Yuznibu, dia buat dosa. Pada satu hari, orang yang banyak berbuat ibadat tadi, saing dia saudara dia seagama ni, dia tengok saudara seorang lagi dia buat dosa. Dia kata buti pada dah, buti pada dah. Dah balik orang buat dosa pula, dia kata belalah berlaku dengan Tuhan ku lah. Dah berlaku dengan Tuhan ku lah. Tak apa duk itu ni. Tak apa lagi situ dia panggil. Lari
buat jahat, suruh buat baik. Tapi yang menjadi benar hak besar dalam hadis Nabi sebut, orang hak banyak buat ibadat tadi dia kata kepada saudara dia yang buat dosa, mung ni akan masuk neraka, mung tidak akan masuk syurga. Allah Ta'ala mati dua orang itu. Orang yang buat ibadat, dia kata kepada saudara dia, mung tak akan masuk syurga, mung akan masuk neraka. Maka Allah Ta'ala mematikan dua orang tadi, dan Allah Ta'ala bangkit dua orang depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya orang yang banyak ibadat, mu tahu ke dengan aku ni, mu tahu ke, mu kuasa ke benda hak mu dak royak tu masuk syurga, masuk neraka, mu ada kuasa ke nak masuk syurga, nawi orang masuk syurga, nawi orang masuk neraka, mu ada kuasa ke? Au kunta ala zalika qadiran, mu kuasa ke nak buat orang tu masuk neraka, masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala marah kepada orang yang pandai-pandai. Hak Tuhan kita pandai-pandai. Masuk syurga, masuk neraka, hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Kafir ni masalah hak Allah Ta'ala. Ada dalil boleh, ada dalil, tak ada kenyataan. Tak boleh sama sekali kita nak kata main-main dengan akal fikir kita mung jatuh murtad. Sebab hukum jatuh murtad artinya masuk neraka. Bila mana Allah Ta'ala saat itu bakit dua orang dah tanya orang hak kata saat ni, hak banyak ibadat. Mudah kata lagu tu mu kuasa, kamu mampu, kamu boleh buat, kamu dia masuk neraka, masuk syurga. Allah Ta'ala perintah pada orang yang buat dosa, mugilah masuk syurga dengan birahmati, dengan rahmah. Allahu Akbar. Orang yang buat dosa, Allah Ta'ala suruh dia masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi amalan kita boleh akak darjat kita kau tinggi. Wak kita boleh rahmat Allah Ta'ala amalan kita. Tapi jangan kita tertipu daya dengan amalan kita. Kadang-kadang kita perdaya, aku baik dah, aku molek ada orang lain dah, aku masuk syurga, orang lain tak masuk syurga, orang lain masuk neraka. Hak ni hak bahaya. Allah Ta'ala royak pada orang yang buat dosa ni suruh masuk syurga. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada mereka, izhabu bihi ilan nar ya. Allah Ta'ala perintah pada orang, suruh malaikat suruh bawa orang yang banyak ibadat pergi ke neraka dulu. Allah. Ni benar ni bahaya. Oleh itu kita dalam agama kita tak boleh sama sekali kita nak hidup hukum orang di kafe orang tu. Banyak kita tengoklah ni orang-orang ngajar mudah-mudah. Dulu kita biasa dengar dah belakang-belakang timur pula. Lagi hidup hukum dek apa? Dah jangan semaya di belakang orang tu tak sah semaya. Orang ada akidah lagu tak ada lagu ni tak sah semaya. Apa arti kata tak sah semaya? Orang hadis imam kita mengikut pendapat jumhur ulama dan dalam mazhab Imam Syafi'i kita yang muktamad, orang mubtadi', orang ada sahibul bidah, sah kita turut jadi imam. Kita jadi makmum, turut dia jadi imam, jadi imam kita sah. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i kita dan jumhur ulama juga kata sah. Tiba-tiba kita kata tak sah, artinya kita hukum murtad atau gitu. Benda bukan mudah. Kita hukum kau yang tak sah maya belakang ya tu. Kerana ada hak tu kita agak-agak pe. Kerana perselisihan kita dengan dia, kita ambil benda selisih, benda kita tak setuju dengan dia, kita pergi hukum atas dia yang membawa pada dia jatuh murtad. Benda bahaya, bukan benda tu benda halal dak. Nawar dulu biasa dok main siapa dok takfir pergi mari. Buat apa kita sana tu tak usaha supaya jauh pada benda ni, benda bahaya. Nabi royak dah kita hukum pada orang yang di kafe, orang tu tak ada kafe, maka kafe klik pada kita. Sama ada kafe sungguh ataupun kafe nikmat, semuanya bahaya belaka. Bahaya belaka. Sebab tu kalau kita tengok syarat-syarat seseorang nak jadi kafe ni, dah bukanlah mudah. Dia ada syarat-syarat seorang nak jadi kafe. Yang pertamanya, orang hak nak jadi kafe ni dia kena tahu kata benda hak dia buat sana itu benda yang haram, yang wagi kepada jatuh murtad. Dia buat satu perkara, dia tahu kata perkara ni haram, bila buat dia akan jatuh murtad. Dia tahu. Kalau dia tak tahu, walaupun perbuatan itu jadi kekufuran, dia tak jatuh murtad. Tak jatuh murtad. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kisah seorang ahli Israel.
umat dulu. Seorang ni dia tak pernah buat baik dalam hidup dia. Dia tak pernah buat baik dalam hidup dia. Buat jahat semua. Bila mana dekat nak mati, dia pesan kepada anak-anak dia. Dia kata kalau aku mati mu bakarlah. Suruh bakar. Suruh bakar. Perbuatan haram. Bawa pada benda-benda yang kekufuran. Nampak tak? Suruh bakar. Bakar sudah. Dia pesan kepada anak-anak dia, anak cucu dia, mau ambil habu daripada bakarnya dia ni. Pergi kepada dua tempat. Satu tempat mulai pagi le laut, satu tempat lagi mulai atas darat, lepas pada pasir. Mudah-mudahan dia tidak dipanggil oleh Allah Taala di hari akhirat nanti. Ni merupakan satu kekufuran juga. Iktikad kata Tuhan boleh tak kuasa nak hipung orang seorang. Nampak tak? Dia pesan kepada anak cucu dia, ambil habu bakar ke tubuh dia, gi habu le laut, gi habu le pada pasir. Bo siapa hari akhirat nanti Allah Taala panggil, cokoh mai tu depan. Allah Taala tanya, "Wa apa kamu buat lagu tu? Wa apa kamu buat lagu tu?" Dia kata, "Aku takut. Aku takut kepadamu ya Allah, takut mu azabku dengan sebab perbuatanku. Sebab itulah aku buat." Dia jahil kata Allah Taala, dia jahil dengan beberapa benda. Allah Ta'ala beri kemaafan, Allah Ta'ala suruh dia masuk syurga. Hadis ni hadis hasan dalam Sunan Ibnu Majah. Riwayat kata bila mana kita tak tahu walaupun benda sana kufur, tapi dia tak membawa jadi kufur bila kita tak tahu. Ni uzur mani, benda yang mencegah daripada kita sana tu jatuh murtad. Yang mula kena tahu. Yang kedua, ayyakum muta'ammidan li fi'lih. Orang hak buat sengaja buat. Sengaja buat benda hak kufur tadi. Kalau dia tak sengaja tak apa. Dia kena paksa ke orang lain, paksa suruh dia buat. Orang paksa suruh dia buat, orang paksa suruh dia kata, suruh dia kata, maka jatuh ke tidak jatuh. Kalau kena paksa tak kena, tak jatuh. Ini ayat kata dia kena sengaja. Yang ketiga, dia ada boleh pilih. Nak tinggal apa boleh, nak buat apa boleh. Bukan ada orang mai paksa tak. Tak ada orang mai duk paksa. Ini ayat kata sebab-sebab ataupun syarat-syarat yang buat seseorang sana itu jatuh murtad. Jatuh murtad. Tahu dengan benda yang dia buat dan dia buat dengan sengaja dan dia ada pilihan nak buat boleh tak usah buat pun tak apa, tapi dia pergi buat. Ini orang panggil benda ni. Ni syarat. Tapi syarat-syarat sana tak buat orang jadi jatuh murtad bila adanya benda-benda yang mencegah, orang panggil manik. Gapo? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia jahil. Tak tahu dengan hukum. Ataupun dia saat itu buat kerana takwil, kerana dia tu takwil, dia takwil. Agak-agak pe dia takwil, dia ubah kerana adanya di sana ada benda-benda syubhat. Bila dia takwil dengan sebab adanya syubhat, maka dia tidak jatuh murtad. Hatta kalau kita tengok di segi akidah, dari segi akidah, orang-orang yang takwil ayat tidak sesiapa yang kufur mereka. Tak ada. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata dalam kitab dia kata, lam na'lam ahdan min salafi hadhihi al-ummah yuqtada bihi wala min at-tabi'in ba'dahum radda syahadati ahadin bita'wilin. Seseorang sana dia buat dengan takwil. Dia tak terima ayat ni kerana dia takwil. Dia bimbang takut itu, takut ini, takut menyerupai dengan Allah Ta'ala. Jadi Imam Syafi'i kata orang sana tidak jatuh syahadah dia. Boleh jadi orang yang masih adil lagi boleh terima syahadah dia. Dengan ijma' ulama. Dengan sebab tu orang yang mana dia takwilnya dengan adanya syubhat-syubhat di segi dia, maka dia tak jatuh murtad dengan sebab takwil tadi. Dengan sebab dia takwil. Sebab itu ini merupakan benda-benda yang manik yang mencegah daripada seseorang sana itu jatuhnya murtad. Dan antaranya lagi supaya paksa dan supaya dengan kesilapan, kesalahan buat dengan salah dengan silap, tak jatuh murtad. Ini bagaimana benda yang mencegah. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita selaku ahli sunnah wal jamaah, kita kena ingat bahawa kita kena jaga keislaman seseorang.
jangan mengeluarkan dia daripada daerah, daripada lingkungan Islam. Kerana bid'ah yang mula-mula timbul dalam syariat Islam yang agak besar dan buruknya kesannya ialah bid'ah takfir yang dibawa oleh Khawarij, yang mengatakan pia-pia yang buat dosa besar maka jatuh murtad, jadi kafir dengan sebab buat dosa besar. Pergi berzina jatuh murtad, pergi tuduh orang berzina jatuh murtad, pergi curi jatuh murtad. Ni pia yang kata jatuh murtad ialah Khawarij. Orang manusia golongan mula-mula yang ambil masalah takfir buat benda main-main. Dalam Islam kita, dalam agama kita, dan kita tidaklah seperti itu. Dan Nabi SAW sangat larang untuk nak buat benda ni. Nabi larang dan Nabi tak sewi kita buat main-main. Oleh itu ulama kita seperti Al-Qadhi Iyad, dia kata dalam kitab dia kata fa inna istibahata dima'il musallin al-muwahhidin khatarun 'azim wal khata' fi tarki alfi kafir ahwanu min al khata' fi safki mahjamatin min dami muslimin wahid. Riwayat kata masalah kita gidak halal darah seorang Islam satu perkara yang sangat besar, bahaya dia sangat besar. Kita salah, kita tinggal 1000 orang kafir lebih baik daripada kita, wal khata', dan kita salah, kita silap, dan kita tinggal pada 1000 orang kafir lebih baik, lebih ringan daripada kita sana itu hidup silap, hidup salah, hidup menumpah darah seorang Islam. Kita hidup tumpah darah seorang Islam adalah benda tu dah sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu marilah sama-sama kita sana itu nak tak suka setara mana, tak kenal setara mana, tak setuju setara mana, janganlah siapa pun yang kat kita mentakfir gi mari sama kita. Kerana takfir merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dalil yang nyata daripada syarak, maka tidak boleh sama sekali kita nak bermudah-mudah dan buat mudah-mudah dalam benda ni. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah imtithalan liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, khutbah pada hari ini marilah kita dengar satu perkataan ulama sunnah Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid. At-Tamhid ni kitab syarah kepada hadis Muwatta Imam Malik. Jadi Ibnu Bar salah seorang ulama sunnah, dia kata fal Quran was sunnatu yanhiyani an tafsikil muslim wa takfirih bi bayanin la iskala fihi. Ibnu Abdul Bar berkata Quran dan sunnah telah mencegah oleh kedua-duanya daripada kita hukum fasik dan hukum kafir seseorang muslim. Quran dan sunnah dengan kenyataan yang tidak boleh, tidak ada kesamaran lagi, bibayanin la iskala fihi, tidak ada kesamaran lagi. Larang tak sewi kita do hukum fasik, hukum kafir kepada orang muslim. Wa min jihatin nazar as-sahih alladhi la madfa'a lahu anna kullaman sabata lahu aqdul Islam fi waqtin bi ijma'in minal muslimin. Kemudian dia kata dari segi tilik ke pula
yang tidak boleh nak tolak. Bahawasanya sesiapa yang telah sabit Islam pada satu masa di diri dia, bi ijma' minal muslimin, dengan ijma' daripada ulama, dengan ijma' daripada orang Islam. Dan bila mana seorang sani sabit kata dia jadi orang Islam secara ijma', summa aznaba zamban, kemudian dia buat dosa. Au ta'awwala ta'wilan, ataupun dia giduk ta'wil satu benda. Fakhtalafu ba'du, kemudian ulama ada orang mai duk khilaf, jatuh murtad kau tak jatuh murtad, ba'du fi khurujihi minal Islam. Lam yakun liikhtilafihim ba'da ijma'ihim maknan yujibu hujjatan. Tak leh bila mana ijma' siap ada dia kata ya ni jadi orang Islam, kita mai duk khilaf belakang benda khilaf nak giduk bongkar benda ijma', tak leh sama sekali. Khilaf nak giduk bongkar ijma', tak leh sama sekali, ia tak keluar daripada Islam. Wala yakhruju minal Islam al-muttafaq alaih illa bittifaqin akhar, kecuali ada ittifaq pula, ada orang mai ijma' pula kata dia jatuh murtad, barulah jatuh murtad dengan ijma' baru. Kalau jadi khilaf orang ni, kita kata mudah-mudah gak supaya dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, banyak orang tak kenal kepada dia, banyak orang tak suka pada dia. Tapi kita tengok pada ulama-ulama besar Asy'ariyah sendiri, duduk dalam Asy'ariyah semua orang ulama-ulama besar, tak ada biasa orang pun kata dia jadi kafir. Bahkan kata Syekhul Islam lah. Tiba-tiba orang tempat kita, orang tempat kita babor, tempat kita tu guru, tempat kita gitu hukum kata tak sah semaya orang belakang dia. Ini merupakan satu jarimah, satu benda jarimah yang sangat besar, sangat teruk. Hukum atas orang yang ingat Quran, ingat hadis, berpuluh-puluh, beribu-ribu hadis. Kita Quran hadis tak ingat, Quran sebuah tak habis. Hadis berapa utir kita ingat, tiba-tiba kita pandai haji gitu hukum orang besar, ulama besar. Sedangkan ulama Asy'ariyah lepas pada mereka tidak sesiapa pun yang hukum kafir. Ni nak kata satu benda dan yang belum pada ni ijma' dah dia orang Islam. Bila mana dia jadi khilaf atau kafir tak kafir, benda khilaf tak boleh nak buat dia jadi kafir kecuali dengan ijma' yang baru, dan tidak ada ijma' sampai hari ni. Au sunnatun sabitah la mu'aridha laha, ataupun ada dalil daripada sunnah yang tidak ada benda mai duk lawan dengan dalil tani, kata dia jatuh murtad. Tak apa. Kalau ada sunnah yang nyata, wa qad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah, dan telah ittifaq, telah ijma' ahlus sunnah wal jamaah, wa hum ahlul fiqh wal athari ala anna ahdan la yukhrijuhu dhanbuhu wa in 'azuma minal Islam. Ni ijma' kata ahli fiqh, ahli hadis, semua ijma' kata seseorang Islam tidak dikeluarkan dia daripada agama Islam dengan sebab dosa yang dia buat, walaupun dosa besar sekalipun. Tak wa wiyatuh murtad. Wa khalafahum ahlul bidah, tapi orang duk kata jadi kafir pia, khalafahum ahlul bidah, puak-puak bidah. Kita beleceh lah orang wahai suka hukum orang ni, banyak ke orang ada bidah, tak banyak pun sikit. Dia tak jatuh murtad, tapi ada bidah, ada syubhat bidah pada diri dia. Kita mudah-mudah hukum pada orang itu jadi kafir dan sebagainya. Fal wajib fin nazar alla yukaffar illa an ittafaqal jami' ala takfirihi aw qama ala takfirihi dalilul la madfa lahu min kitabin aw sunnatin, barulah boleh. Ada ijma', ada dalil nyata Quran sunnah, barulah boleh kita buat kata dia jatuh murtad, kata jatuh murtad. Oleh itu ingatlah kepada kisah, satu kisah yang saya nak sudahi dengan hadis ni, iaitu hadis Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada para sahabat supaya tubik keluar perang. Gi perang dengan orang kafir Bani Qanuq kalau tak silapnya. Gi perang Usamah bin Zaid nyegi lawan dengan musuh dia dengan orang kafir. Tiba-tiba orang kafir tak ada sutup pagar. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah dia catah, dia bunuh seorang yang mengucap dua kalimah syahadah kerana dia kira agak dia tanggapan dia kata dia ni kata kerana takut, kerana supaya dah bau kata. Lepas pada dia bunuh syahadah, dia kelik dia berasa tak sedap hati dalam jiwa dia bunuh seorang yang kata dua kalimah syahadah. Dia pergi jumpa dengan Nabi, royak cerita kepada Nabi. Nabi marah, Nabi muwih, Nabi kata teruk pada dia. Nabi kata asyakakta qalbah, mu belah dada tengok kata dia benar tak benar, kena. Kita belah dada tengok dia takut, dia kata dua kalimah syahadah.
Hingga siapa Usama kata aku hari itu kalau boleh kena masuk Islam baru, nak masuk Islam semula. Nak ayat kata masalah kita gidua main-main dengan benda takfir, kata kepada saudara kita kafir ataupun hukum dia atau kata dia gitu, benda yang besar. Jauhlah kita daripada benda-benda seperti ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di hari akhirat nanti. Marilah banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Pia-pia sesiapa sahaja yang berselawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Taala akan beri maghfirah dia 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن والاهم أجمعين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة